Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkesempatan lagi pada malam ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam ilmu yang berkaitan dengan ilmu tajwid, di mana kita terapkan ilmu tajwid ini secara praktikalnya ataupun amalinya dalam surah Al-Mulk, dan tuan-tuan boleh kias pada surah-surah lain. Kalau sekiranya kita baca benda yang lebih kurang samalah hukum-hukum yang kita bincang ni, kalau tuan-tuan jumpa pada surah lain pun begitulah bacaannya. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung. Sebelum kita sambung, kita baca sikit dulu sampai tempat yang kita berhenti, iaitu ikut saya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Masa berhenti itu mulk, tuan-tuan kena anginkan kaf itu. Mulk, mulk, macam tu dia. Mulk, sebut lam dulu baru sebut kaf. Kaf tu ada angin. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, bagi mereka yang tak cukup nafas, berhenti dekat liyabluwakum. Baik, saya ra'i, kita semula berhenti liyabluwakum. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا Di sini saya dengar ada seorang dua baca khalaqas sab'as sama. Salah tu. Khalaqa, sab tu dia tak sambung. Dengar betul-betul, saya sebut pelan-pelan. Allazi khalaqa sab. Nampak? Khalaqa sab. Jangan khalaqas sab. Ada seorang baca lagu tu tadi. Lepas tu dia baca sab'as sama. Salah. Sab'asa. Sab'asa. Jangan sambung bunyi tu. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك Baik, tuan-tuan sekalian ya, ini ra ni kena baca tebal. Ini pun kena baca tebal. Ra ada berapa ra tu? 1, 2, 3. Kena baca tebal. Bila tebal ra tu, pangkal lidah kena naik. Cuba tuan-tuan dengar. Summar. Mar. Tak mar, salah. Mar. ثم ارجع البصر كرا nampak كرا kena tebal ra itu ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك Sungguh pun begitu, ada dengar satu orang dia baca sini salah. Dia fahamlah ra tu tebal, tapi dia tertebal kaf. Saya dengar dia tadi qarra. Qarra tu je qaf, bukan qarra. Cuba sebut ka. Qarra. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Baik, dua tempat nak dibaiki. Yang pertama ni, nun bertemu dengan qaf, tuan-tuan sekalian. Nun bertemu dengan qaf kena dengung. Dan dengung tu kena tebal. Yang pertama. Yang kedua, suara 100% di hidung tanpa di mulut. Yang qa. Cuba semua. Okey, masa sebut yang tu tutup hidung. Yang, cuba semua buat. Siapa putih itu betul. Siapa tak putih orang tu salah. Senang je nak tahu betul tak betul. Dengung tu dia macam tu. Maksudnya bila tuan-tuan nak tahu betul tak saya dengung nun jumpa qaf ni, dengung dia betul tak betul tuan-tuan, itu petua dia. Cara nak kenal dia. Ya, bila tuan-tuan dengung je yang mati suara betul. Tapi kalau yang tak betul itu tak betul. Nampak tak? Itu cara nak kenal pasti bacaan dengung itu betul atau salah. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Baik. Sampai mana kita hari itu? Sini kan? Baik. Malam ni kita sambung sini tuan-tuan. Ya, ayat kita. Betul Datuk? Datuk tulis tak? Datuk ingat tak? Siapa dah tulis? Saya terlupa. Lama kita dah cuti hari itu. Tak apa, kita tengok. Saya rasa ayat ni ayat 5. Baik. Tuan-tuan sekalian, ayat yang kelima ini. Kita tengok walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Sampai situ. Ada berapa huruf kena baca tebal? Kita kira tengok. Yang pertama, qaf. Yang kedua, sad. Ada 2 huruf. Ya, 1, 2. Jadi tuan-tuan,
Beza qaf dengan sad ni beza. Saya pernah sebut tuan-tuan, tapi saya nak sebut lagi malam ni. Ya, beza sebut dia. Tuan-tuan, ini saya ulang banyak kali sebenarnya supaya tuan-tuan ingat ya. Payah nak ingat sebenarnya, tapi tak apa, kita sebut. Huruf tebal ada berapa? Tuan-tuan ingat tak? Ada 7 kan? Semua ingat. Baik, sad, dad, ta dengan dha. Kemudian qaf, ghain, kha. Ni 7 huruf ni orang panggil huruf apa? Siapa ingat? Huruf isti'la. Tuan-tuan tak ingat ini tak apa. Tuan-tuan ingat dia tebal dah. Tebal lah tu. Okey nah? Kalau ingat isti'la bagus. Baik. Tapi tuan-tuan, sungguh pun begitu, sungguh pun huruf yang 7 ini huruf tebal, tapi tebalnya berbeza. Nampak tak? Tebalnya berbeza. Sebab apa? Sebab tebal pada huruf yang 4 ini dia double tebal. Nampak tak? Yang ni dia tebal saja. Okey. Beza dia apa tuan-tuan? Yang huruf sad, dad, ta, za ni dia isti'la, dia plus lagi satu sifat dia panggil itba'. Itba'. Bermakna pada huruf sad, dad, ta, za ni dia ada 2 sifat yang kena baca tebal. Sifat yang pertama isti'la, sifat yang kedua itba'. Adapun huruf yang ini dia hanya isti'la tanpa itba'. Dia isti'la tapi tanpa itba'. Okey. Apa dia perbezaan? Bagaimana nak beza dia? Pasal yang saya duk dengar lah orang kita duk baca, dia serupa aja. Tebal dia serupa tak? Tebal dia tak sama tuan-tuan. Baik. Yang dikatakan isti'la ni tuan-tuan sekalian, pangkal lidah terangkat. Maknanya huruf sad, dad, ta, za, qaf, ghain, kha, pangkal lidah ke-7 huruf ini bila kita sebut dia terangkat pangkal lidah. Adapun yang tambah lagi itba' ni, sad, dad, ta, za ni, itba' ni apa pula? Tuan-tuan, itba' ini kalau saya boleh buat lukisan depan lebih kurang lah, ni langit-langit tuan-tuan. Langit-langit mulut kita. Lidah kita tu dia merapat ke langit-langit. Lidah kita ni dah lah pangkal pun naik. Pangkal naik, lidah. Ni langit-langit ni. Ruang antara langit-langit dengan lidah ni dia menyempit. Mari kita try tengok. Cuba tuan-tuan sebut huruf sad sama-sama sampai huruf dha. 4 huruf ni. Cuba kita sebut. So. Lidah kita tu daripada pangkal sampai semua lidah naik ke atas. Begitu juga cuba sebut do. Begitu juga to. Begitu juga za. Adapun huruf yang 3 ni dia cuma naik pangkal. Artinya kalau saya lukis lebih kurang di langit-langit kita, dia naik pangkal aja, tapi tengah tak naik. Macam tu lebih kurang. Maknanya ruang antara langit-langit dengan lidah ni dia luas. Tapi pangkal naik sebab dia isti'la. Isti'la cerita tentang pangkal. Itba' cerita tentang tengah lidah ni. Mari kita cuba huruf ini pula. Cuba kita sebut qa. Tuan-tuan rasa kan? Lidah yang tengah tak naik pangkal saja. Cuba kita sebut pula ra. Cuba kita sebut kha. Yang duk jadi di luar sana orang kita, dia sebut macam ni. Dia sebut o. Hak tu jadi hak ni juga. Dia sebut macam ni. Jadi kawan ni juga. Dia sebut apa? Jadi kawan ni juga. Salah itu. Sepatutnya ini sebut pangkal saja. Lagi sekali tengok. Qa. Kha. Ra. Ada punya ini, cuba sebut so. Do. To. Za. Nampak tak? Faham tak? Isti'la dengan itba' tu kita kena faham.
Tebal memang tebal 77, tapi tebalnya dua jenis. Nampak? Tebal ni tebal betul, tebal ni tebal hanya naikkan pangkal lidah sahaja. Baik. Jadi sekarang ayat yang kita sedang baca ini ada kedua-dua keadaan itu. Yang pertama qaf, isti'la, dia cuma naik pangkal saja. Yang ni, yang ni naik habis semua lidah. Pangkal pun naik, tengah pun naik. Jadi sudah tentulah yang ini lebih tebal daripada ini. Pasal apa tuan-tuan saya sebut benda ni, ada di kalangan orang-orang kita dia baca macam ni, sini ni. Dia baca macam mana? Dia baca walaqad. Dia kata tebal, memanglah tebal, tapi itu tebal sangat. Tu dah jadi tebal ini. Salah. Cuba kita sebut lagi sekali. Walaqad. Bukannya walaqad. Bukan lagu tu. Nah, dia tak sampai macam tu tebal dia. Sini sahaja yang tebal betul. Baik, kita cuba baca tengok. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Baik. Ada beberapa benda yang saya perlu baiki. Yang pertama, yang paling ketara saya dengar adik, ada seorang dia baca pendek. Dia baca bimasabih. Dia baca gitu kan. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok di sini ada huruf apa ni? Huruf ya kan. Bila ada huruf ya yang tak ada tanda macam ni, bacaannya dipanjangkan. Ya, kena baca bimasabih. Cuba semua. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, ini huruf ya. Tetapi ya di sini dia ada sabdu. Baik. Bila ya yang ada sabdu, saya rasa saya juga pernah sebut kepada tuan-tuan sekalian, kita kena letak satu suara. Siapa masih ingat suara apa? Kalau ada yang boleh sebut tu, saya dah sebut lah. Kalau ada yang tak boleh sebut tu, maksudnya saya belum lagi lah tu. Siapa tahu apa suara yang perlu kita letak di situ? Okey, belum lah tu. Cuba kita sebut ini ya. Cuba sebut an-nabr. An-nabr. Ini suara. Ni nama suara. Suara an-nabr. Tuan-tuan, apa dia an-nabar ini? An-nabar, orang Melayu sebut an-nabar, orang Arab sebut an-nabr. Dia mati bawah tu. Baik. Kita tengah naik motor. Naik motor, ada bumper. Kita bawa laju. Gedebuk. Motor jadi macam mana? Macam tu kan, itu kan? Dia ada suara itu. Untuk huruf ya dan huruf waw yang ada sabdu, dia kena ada suara itu. Suara lantun tu kena ada. Dia tak boleh tuan-tuan baca begini. Walaqad zayyan. Tak betul itu. Walaqad zayyana as-sama. Salah. Suara macam baca macam tak betul. Dia mesti begini. Suaranya mesti ada lekuk itu. Walaqad zayyan. Nampak? Walaqad zayyan. Dia macam tu. Tak mau. Walaqad zayyan. Salah. Tak Njut. Njut lah tu. Suara njut. Pasal apa tuan-tuan? Nak kena njut pasal apa? Dia pakai njut, kita pakai njut lah senang. Okey nah? Nak kena njut tu pasal nak menyatakan sabdu. Pasal orang kita ni, kita nak kena bagi beza panjang dengan sabdu. Kalau dia tak ada sabdu, betul kita baca panjang. Walaqad zayyan. Itu baca panjang. Zayyan. No. Dia kena ada njut suara itu. Walaqad zayyan. Macam tu. Okey, itu namanya apa tadi? An-nabr. Semua dalam Quran tu tuan-tuan jumpa dalam Fatihah kita. Iyyaka na'budu. Tuan-tuan dekat iya tu tuan-tuan kena buat macam tu. Suara kita kena buat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak mau baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah bacaan itu. Ya, bacaannya betul ialah suara tu enjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba semua iya. Suara tu orang panggil an-nabr. Saya ulang banyak kali tu nak bagi tuan-tuan ingat. Okey, baik. Jadi di sini pun samalah. Walaqad zayyan. Nampak? Walaqad zayyan. Lagi sekali semua. Macam tu. Clear sabdu dia. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, di sini panjangnya berapa? Siapa tahu? Bukan 6. Okey, tuan-tuan ingat kalau sekiranya selepas tanda panjang bertemu dengan hamzah, nampaknya. Tanda panjang macam ni, ombak ni jumpa hamzah. Dalam keadaan macam mana pun, tak kisah. Dia ada 3 hukum. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah tawilah. 3 jenis hukum ni sama aja, iaitu selepas mad jumpa jumpa hamzah. Tak kira lah 1 kalimah ke 2 kalimah ke. Dia kena baca 4 atau 5. Bukan 6. 4 atau 5. Jadi tuan-tuan ambil kesimpulan mudah, walaupun tuan-tuan dan puan tak ingat nama dia. Tak ingat mad wajib muttasil, tak ingat mad jaiz munfasil, tak ingat mad apa lagi? Mad silah tawilah, tak ingat. Tak kenal. Tak apa, tinggalkan nama-nama itu. Yang penting tuan-tuan ingat malam ini, selepas tanda panjang jumpa hamzah, terus set 4 atau 5 harakat. Bacanya begitu. Jadi kita kiralah walaqad zayyana as-samaa. 4. 5. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Nak buat berapa? 4 boleh, 5 boleh. Baik, malam ni kita pakat-pakat buat 4. Boleh pilih. Dua betul. Buat 4 malam ni. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Cuba semua. Baik, memang ada, saya dengar ada orang baca bimaso. Bila dia buat bimaso, itu maksudnya dia tak angkat pangkal lidah. Bimaso, tu tak angkat pangkal lidah tu. Ya, lidah angkat tuan-tuan sekalian. Bimaso. Lidah naik atas. Satu. Ada lagi saya dengar tadi satu benda sini. Ini tuan-tuan, huruf dal. Huruf dal yang mati ni nak kena bunyi lantun. Itu orang panggil qalqalah. Tuan-tuan dengar lantun dia. Walaqad zay. Dia ada. Qad tu ada. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Cuba semua. Baik. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Baik. Sini. Dan banyak-banyak saya dengar ada di sini. Tuan-tuan, huruf ta ni dah padam dah kan. Tapi hak tadilah huruf ta ni, walaupun dia baris bawah, kena tebal. Tapi tebalnya taklah begitu tebal sama macam dia baris atas. Bila huruf ta ataupun huruf yang 7 tadi, baris yang di bawah, sifat tebalnya lemah. Tapi tebal lagi. Nampak tak? Bermakna lidah dengan keadaan lidah yang macam tadi juga.
Huruf ta ni semua lidah kena naik juga. Pangkal naik, tengah naik. Tapi mulut kena senyum. Pasal apa? Pasal baris bawah. Semua huruf baris bawah, mulut kena senyum. Tengok mulut saya sekejap. Ya, masa saya sebut tin tu macam mana. Jangan duk muncung. Pasal orang kita ni, dia huruf tebal dia buat macam ni. Rujuman lisyayatin. Tak betul tu. Dia macam ni yang betul. Tengok mulut saya. Rujuman lisyayatin. Tin. Bukannya tin, tapi tin. Lidah tetap dengan keadaan dia, pangkal dan tengah naik, tapi mulut senyum pasal baris bawah. Baik, lagi sekali. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Cuba. Tin. Lagi sekali. 1, 2, 3. Bagus, ya. Bukan saya kata semua tak betul, tak. Seorang dua saja yang ada yang macam tu. Jadi kita bantu. Orang-orang yang pandai-pandai baca tu, kita bantu orang. Itu cara kita lah. Baik. Ini sedikit penambahan ilmu bagi mereka yang belajar ilmu tajwid. Saya nak tanya, siapa boleh jawab? Ni lam apa ni? Lam yang selepas lam ni. Lam ni, lam nombor 2 tu. Siapa tahu? Ni lam apa? Ini lam apa ni? Lam. Ni lam apa? Yang ni. Dekat as-sama' lam apa? Lam samsiah kan? Yang ni sama juga. Ini lam samsiah juga. Cuma dia tak ada alif, tak ada hamzah wasal. Pasal apa? Pasal tuan-tuan kena tahu dari segi penulisan bahasa Arab, sekiranya sebelum lam itu terdapat lam. Sebelum lam terdapat lam, maka digugurkan hamzah wasal, dihazafkan hamzah wasal. Tapi tetap lam ini peranan dia adalah lam syamsiyah. Syamsiyah